serah kepada urusan Allah. Bukan kita duk atok hidup kita. Sebab tu kalau kita duk atok hidup kita, kita jadi letih. Faham tak? Jadi letih. Bila kita letih, kita akan banyak menyalahkan. Salah orang tu, salah orang ni, salah orang tu, salah orang ni. Orang tu tak kena, orang ni tak kena. Lah kali hakikatnya sebenarnya kita nak salahkan Allah, tapi kita malu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam hikmahnya yang ketiga, sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdari. Sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdari, iaitu himmah yang kuat itu tidak akan mampu memecahkan pagar takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, sawabiqul himam adalah idhafah as-sifah ila al-mawsuf, iaitu dengan takdir al-himamus sawabiq. Dan aswarul aqdar pula adalah idhafah musyabbah kepada musyabbah bihi, iaitu dengan maksud al-himamus sawabiq la taqriqu al-aqdara kal-aswar. Itu mana dia? Al-aqdara kal-aswar. Jadi himmah yang kuat itu tidak akan mampu memecahkan takdir atau pagar takdir Allah Subhanahu wa taala, ataupun takdir yang diserupakan atau yang digambarkan atau yang dibandingkan seperti mana pagar tinggi yang tidak mampu dilepasi oleh seseorang pun. Jadi hikmah ini sebenarnya adalah merupakan zail atau tatimmah, ini penyempurnaan kepada hikmah yang kedua sebelum ini yang telah dibicarakan. Dan ini ada jawapan, kata Syekh Buti rahimahullah, terhadap persoalan yang bermain dalam minda seseorang ketika mana membaca hikmah yang kedua. Dan hikmah yang kedua disebutkan iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun min himmatil aliyah. Maknanya kamu berkehendak untuk ma'a iqamatillah, kamu hendak dalam keadaan tajrid, yakni tidak memerlu kepada sebab, sedangkan Allah menetapkan kamu di maqam asbab, yakni perlu kepada sebab-sebab. Maka itu sebenarnya adalah terbit daripada syahwatmu yang tersembunyi. Maknanya kamu inginkan pandangan, inginkan kedudukan, maka akhirnya kamu beribadah konon tidak mau dengan sebab, kerana untuk dianggap wali, untuk dianggap orang soleh, untuk dianggap orang yang keramat. Lalu orang akan datang kepada kamu minta doa dan seumpamanya, sedangkan dalam hatimu penuh dengan sebab. Dan tujuan kamu melakukan demikian juga ataupun beribadah dengan tujuan tadi ataupun dengan keadaan tersebut, hakikatnya juga ingin sebab yang ada pada manusia pada waktu itu. Itu kamu inginkan apa yang ada di dalam diri mereka, harta mereka dan seumpamanya. Wa iradatukal asbab, dan kamu berkehendak dengan sebab. Ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah telah menetapkan kamu di maqam tajrid. Inhitatun min himmatil aliyah, itu sebenarnya jatuh daripada himmah yang tinggi. Jadi seolah beliau ingin menyebutkan bahawa kedudukan yang agung yang kamu duduki tersebut telah runtuh disebabkan kerana kamu berpindah maqam, bukan disebabkan kerana apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi kamu berpindah dengan dirimu dan juga dengan kehendakmu sendiri. Jadi himmah ini adalah azaim. Nah, azaim atau keazaman yang mana Allah Ta'ala jadikan kepada manusia dalam melakukan apa sahaja perbuatan ataupun kehidupan mereka. Atau dalam bahasa disebut azaim allati yatamatta'u Allah atau yumatti'u Allah biha an-nasa fi majalil iqbali ala syu'unihim. Himmah ni adalah azimah ataupun azaim ataupun semangat
yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Atau dengan bahasa yang lain disebut himmah adalah quwwatu fin nafs, kekuatan dalaman yatahassalu inda tawajjuhiha ila syai', yang berhasil ketika mana seorang tadi menumpukan kepada sesuatu yang diinginkan. Jadi kalau ketika mana seorang, kalau kata dengan bahasa yang lebih luas, bukan hanya kepada isu kewalian dengan himmah ni, kalau seorang tadi berkehendak dengan sesuatu dengan keazaman dia untuk urusan kehidupannya dengan perniagaan, himmahnya yang tinggi menyebabkan dia akan korbankan masa dia untuk perniagaan dia dan seumpama sehingga dia jadi kaya. Orang yang himmahnya tinggi dengan sina'ah ataupun perusahaan yang dia lakukan, dia akan usahakan sampai dia jadi orang yang pakar dalam perusahaan tersebut. Dalam pengajian, dirasah, himmah yang tinggi, keazaman dia tadi, kekuatan jiwanya yang telah Allah Ta'ala kurniakan tersebut, sehingga dia berusaha untuk menjadi pakar dalam sesuatu bahagian dalam pengajian dia. Contohnya, nahwunya, sarafnya, balaghahnya, mantiknya. Nak jadi alim, mutabahir, maka dia bersungguh-sungguh, maka itu pun dipanggil himmah. Dengan himmah tadi dia tak tidur malam. Dengan himmah tersebut dia menghafal dengan hafalan yang banyak. Dengan himmah tadi dia akan bertemu dengan para guru, akan menuntut ilmu, tidak kenal penat dan lelah. Dengan himmah tersebut dia akan musafir untuk bertemu dengan para masyayikh, dengan mengambil sanad daripada mereka dan pengajian daripada mereka dan seumpamanya. Hadhihi himmah. Itu himmah dimaksudkan. Tetapi kalam Imam Ibn Athaillah ni sebenarnya memberi panduan kepada kita bahawa kuatlah macam mana himmah kamu pun tak akan mampu melepasi pagar takdir Allah Ta'ala. Karena yang ditetapkan oleh Allah semuanya, apa yang berlaku kesemuanya telah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya hatta kalau kamu bersungguh-sungguh sekalipun dengan sesuatu perkara tapi benda tadi tidak ditetapkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan natijahnya. Karena yang menetapkan tadi Allah. Boleh. Itu maksudnya. Jadi kalau seorang tadi dia tidak boleh bagi alasan bahawa ketika dia masuk dalam suatu bidang, contohnya dalam bidang yang tidak halal, contohnya dia mengaji, dia kerja, dia buat perniagaan, dan kemudian perniagaan tadi ada benda yang syubhah dan haram. Kemudian dia bila orang tegur dan orang kata kepada dia, tak boleh ni kerja yang kamu buat ni tak kena, maka dia kata, bukankah Allah Ta'ala suruh kita mengambil dengan sebab, dan saya tak ada jalan lain dah. Qum haitsu aqamakallahu fiik. Guna kalam Imam Ibn Athaillah balik. Dia kata Allah suruh kita duduk pada tempat yang kita ada. Ni tempat saya sekarang. Maka ni, lepas tu kata Imam, sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Himmahmu yang kuat itu tidak akan memecahkan, tidak akan mampu memecahkan pagar takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, kesemuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta perkara haram yang kamu lakukan juga adalah takdirnya Allah. Tetapi yang disuruh untuk kita lakukan adalah melihat sebelum berlaku peristiwa tersebut ataupun perkara yang kita lakukan tadi. Maknanya adakah ianya mengikuti hukuman syarak ataupun tidak. Kalau tidak mengikuti dengan urusan syarak ataupun yang dibenarkan oleh syarak, maka ditinggalkan perkara tersebut. Dan kalau kita mengetahui setelah kita menceburi dalam perkara tersebut bahawa ianya bercanggah dengan syarak, maka sya'nu, kerja bagi kita pada waktu tersebut adalah meninggalkan urusan tadi, mengikuti syarak. Itu. Dan ada juga orang dengan komen, dia kata kalau dah semuanya dengan pagar takdir, semuanya telah ditakdir, jadi apa alasan untuk kita bekerja lagi? Dah kesemuanya dengan takdir. Ya bang. Dah Allah Ta'ala tetap dah semua, nak kena buat apa lagi? Kata para ulama, kerana sunnatullah begitu. Allah Ta'ala mengajar kepada kita untuk kita ketika lapar suruh makan, ketika kita dahaga disuruh kita minum, ketika mana kita tak ada keuangan disuruh kita kerja, ketika tidak ada ilmu disuruh kita mengaji. Semua itu ditakdirkan. Allah Ta'ala telah letakkan untuk kita mengambil sebab tersebut. Tamam? Pun begitu, ketika mengambil sebab-sebab tadi, tidak kita meletakkan bahawa sebab tadilah yang memberi kesan. Saya lapar, saya makan. Tapi makan bukan memberi kesan kepada saya. Yang bagi kesan Allah. Saya dahaga, saya minum. Yang bagi minum tadi Allah. Yang bagi saya hilang dahaga Allah, bukan minuman tadi. Saya perlu kepada keuangan, tapi saya bekerja, saya dapat duit.
Nah, dan saya boleh beli barang dan seumpamanya. Kesemua tadi adalah Allah yang memberi kesan, bukan duit tadi yang memberi kesan kepada saya. Ilmu yang saya pelajari, yang memberi ilmu saya adalah Allah. Nah, bukan ilmu itu sendiri yang memberi kesan kepada saya. Allah yang telah memberikan kepada saya. Jadi nak ajak kepada kita bahawa apa sahaja disandarkan kepada Allah. Jadi ketika itu kita tidak akan jadi letih. Tak akan jadi sempit dada kita. Ketika mana kita nak berurusan dengan apa sahaja urusan dalam muka bumi Allah, ketika mana kita menganggap kita yang menentukan setiap perkara tadi. Kerja sungguh-sungguh, niaga betul-betul, tak untung. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-akhdar. Kita dah sungguh-sungguh ni, tapi tak lepas juga. Kenapa? Karena dah ditakdir oleh Allah. Jadi bila dah ditakdir oleh Allah, kita akan jadi apa? Kita pikir balik itu semua dengan takdirnya Allah. Nah, kekuatan himmah ni, ketika mana disertakan dengan kekuatan tersebut dengan amal, maka itu boleh menerbitkan karamat dan jadi kepada para wali. Himmah juga tu. Kekuatan himmah ni, ketika mana terbit daripada seorang fasik, himmahnya kuat dan dia lakukan dengan sungguh-sungguhnya tadi, kemudian akhirnya menerbitkan perkara yang luar biasa, maka jadi istidraj. Kekuatan himmah daripada seorang kahin, seorang tukang sihir, ketika dia belajar, dan juga ketika mana ain, evil eye ataupun ain, orang yang melihat orang suatu dengan himmahnya yang kuat tadi, boleh menyebabkan jadi taksir kepada sesuatu, kesan kepada sesuatu tersebut. Itu semua adalah dengan apa? Dengan himmah. Tapi kesemua perkara tadi, taksirnya dengan apa? Kesannya tadi apa dia? Indaha. Indaha tu ketika mana berlaku sebab tu sahaja. La biha. Bukan dengan sebab tadi. Sebab tu kata ulama, indaha la biha. Nah, dalam bab taksir ni, Allah Ta'ala jadikan sebab. Sebab tu adalah memberi taksir indaha. Yani inda wujudil asbab. La biha la biwujudil asbab. Bukan dengan sebab, tetapi dengan sekalikan dengan sebab. Jadi Allah Ta'ala bagi kita makan, hilang dahaga. Yani indal akl sara syab'an. Naam. Dengan indal akl, la bil akl. Bahasa ulama guna tu indaha la biha, indaha la biha, indaha la biha. Dalam bab sebab ni Allah Ta'ala guna indaha la biha. Jadi dengan mujarrad kita ambil makan, hilang dahaga, hilang lapar. Maka hilang lapar tadi sebab makan tadi ke, atau kerana mujarrad ambil sebab tadi saja? Indaha. Yang indal akl la bil akl. Bukan dengan sebab, dengan sebab yang bagi kesan hilang lapar tadi Allah. Ketika memotong potongan dengan pisau yang memutuskan sesuatu, siapa yang potong ni? Allah ke pisau tadi yang potong? Kesan kan, pisau pun bagi kesan juga, kita tengok tu kan bagi kesan tu, potong putih. Tak kita nak nafi depan mata kita. Maka kata ulama, hadza asbab indaha la biha. Dia berlaku ketika mana pemotongan pisau tadi pada suatu perkara, tangan ke, daging ke dan seumpama, dipotong indaha, yani inda wujudi as-sikin wajadal qata'. Ketika mana berlakunya pemotongan tadi, maka berlaku tapi bukan dengan sebab dia. Nah, dia berlaku dengan mujarrad ketika mana beserta dengan sebab, dengan musabab tersebut, tetapi yang menjadikan tadi adalah Allah. Indaha la biha. Jadi kalau faham macam ni, kita faham kata kita kuatlah macam mana pun himmah kita dalam muka bumi. Kuatlah himmah kita dengan apa yang kita nak lakukan. Nah, dan ni semua disebut dengan quwwatun nafs. Nah, yang mana Allah Ta'ala yumatti'ullahu biha an-nafs aw al-insan fi majali iqbal ala syu'unihim. Untuk kita nak masuk ke dalam satu bidang kita nak lakukan, kita kena ada himmah. Dengan himmah ni, kuatlah macam mana pun tak akan pecahkan pagar qadar. Tak akan boleh pecah pagar takdir Allah Ta'ala. Nak sesuatu, semuanya dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Faham yang tu dulu saja, maka nanti akan masuk hikmah yang keempat. Kita akan terus faham dengan makna arih nafsaka 'anit tadbir. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Jadi bila kita dah faham kata takdir Allah tak akan mampu dipecahkan. Apa takdir? Dia masuk bab qada dan qadar ni. Qada ni kata al-Imam
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, takdir ataupun qada, minta maaf, qada dengan makna ilmuhul azali. Dia berlaku khilaf di antara Maturidi dengan Asy'ariyah. Cuma di sini dia sebutkan dengan yang mudah untuk kita faham. Kata dia, ilmuhul azali bi kulli ma sayajri fil mustaqbal. Ilmu Allah Ta'ala terhadap apa yang akan berlaku pada masa akan datang dipanggil qada. Jadi qada ni ta'alluq dia dengan ilmu. Kalau ikut pandangan beliau. Dan qadar pula wuqu'ul asya' wa jarayaniha tibqan li ilmillahil azali biha. Berlaku perkara sesuatu tersebut bersesuaian dengan ilmu Allah Ta'ala sejak pada azali. Maka dia ta'aluk qudrah. Qadar ta'aluknya qudrah, qada ta'aluk ilm. Sebahagian kita balik. Qada ta'aluk ilm, qada ta'aluk qudrah. Sebahagian kata qada tu ta'aluk dengan iradah pun ada. Tamam. Dan sudah tentulah ilmu dulu sebelum. Ilmu dulu tu bukan makna ilmu dulu daripada iradah apa semua tu. Dahulu tu pada takdir akal kita saja. Karena tak ada takdim dengan takhir pada hak Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak bahas sifat Allah Ta'ala ni, sifat-sifat Allah, ilmu apa semua sekali itu hanya dibahas pada sudut lafaz sahaja. Nah, pada sudut perbincangan berkenaan dengan rasam sahaja, bukan dengan ta'rif had. Jangan ta'rif had tak boleh. Karena nak letak jins dengan fasl tadi, nak letak di mana ilmu Allah Ta'ala yang tahu belah mana. Itu yang jadi susah untuk ditentukan. Maka ulama kata dibincang pada sudut rasam sahaja. Rasam maksudnya tidak diletakkan seperti kita bincang al-insan hayawanun natiq. Manusia ni hayawan yang berfikir. Dan sifat Allah Ta'ala nak tafsir macam mana, benda kita tak pernah tengok. Yang kita dapat pun daripada ilmu yang disebut dalam Al-Quran dengan hadis yang diambil daripada para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qada ilmu Allah Ta'ala sejak pada azali yang mana menentukan kulli ma sayajri. Maksud Allah Ta'ala mengetahui bahawa akan berlaku pada masa akan datang. Itu qada. Qadar sesuatu yang berlaku. Wuqu'ul asya', berlaku perkara tersebut pada masanya bersesuaian dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak pada azali tersebut, maka dipanggil qadar. Maka apa sahaja yang berlaku dalam ilmunya Allah Ta'ala dengan sesuatu perkara yang berlaku dalam alam ini dipanggil qada. Dan bila mana berlaku perkara tersebut, maka ianya dipanggil qadar. Faham? Kita panggil qadar. Maksudnya kalau kata kita dapat keuntungan dalam perniagaan, contoh kita berniaga hari ini untung, hujung hari kita kira-kira untung, maka kita tahu kata tu semua telah ditakdir oleh Allah. Kenapa? Karena waqa' telah berlaku. Dan kita tahu juga bahawa ia telah diqada'kan oleh Allah sejak pada alam azali lagi. Sejak daripada azali lagi ilmunya Allah Ta'ala telah tahu kata kita akan untung pada hari tersebut. Berlaku untung pada hari itu, Allah Ta'ala tahu sejak pada azali sebelum ada waktu tu lagi. Faham? Tapi bila berlaku pada waktu tersebut, tahun 2023, tarikh sekian, waktu sekian kira untung, maka kita tahu tu takdirnya Allah Ta'ala. Kahwin orang ni dengan fulan, cerai fulan ni dengan fulanah, semua tadi berlaku pada hari tersebut, maka semuanya dengan takdirnya Allah. Dapat ilmu, tidak dapat ilmu, mati, hidup, semuanya kita berlaku pada waktu tersebut, maka tahu tu semua dengan takdir Allah. Jadi buatlah macam mana pun, kalau dah ditakdir. Takdir ni pula digambar oleh Imam Ibn Athaillah seperti aswar, seperti dinding tinggi, hisn ataupun satu pagar besar yang tak mampu dilepasi oleh siapa pun. Maknanya kamu kuatlah macam mana pun dengan himmahmu, karamatmu, kewalianmu, tak akan mampu kamu pecahkan pagar takdir. Karena karamatmu tadi pun adalah dengan takdir. Dia nak pecah macam mana takdir? Tak boleh pecah takdir. Jadi bila orang tak boleh pecah takdir, dia tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Aulia kan tu mereka tenang. Dia relax, senang, tak ada masalah apa. Sebab semua dengan takdir Allah. Hari ini kami dapat, alhamdulillah. Hari ini kami tak dapat, alhamdulillah. Sebab semuanya dengan takdir. Sebab apa? Sebab ini akan meneruskan dengan hikmah yang keempat. Apa dia? Arih nafsaka minat tadbir. Tenangkan dirimu daripada tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi nafsuk aw li nafsik. Tenangkan dirimu daripada tadbir. Kamu tak perlu tadbir. Kenapa? Karena semuanya telah ditakdir. Maka yang mentakdirkan tadilah akan mentadbirmu.
Bila ketika tu kita akan ada perasaan tenang dalam hati kita dengan apa sahaja ketentuan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita menikah tak dapat anak, kita disuruh usaha tak untuk dapatkan anak? Suruh usaha. Cari ubat, makan ubat. Dia kata kalau cari berapa lagi, kalau dia takdir tak ada, kamu tahu mana takdir tak ada. Kamu baca Lauh Mahfuz. Nah, kamu disuruh untuk buat kerja. Selepas buat kerja, ditakdir oleh Allah sama ada tak ada, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah arih nafsak. Tenang saja. Kamu disuruh berusaha saja. Kamu lapar untuk tidur. Kamu lapar, kamu pergi ke dapur. Makan. Baik, adakah itu dikira sebagai orang yang tidak tawakal dengan Allah Ta'ala? Kamu meninggalkan maqam. Patutnya makanan tu kena golek masuk dalam mulut. Macam tu. Ada orang maqam dia macam tu? Ada orang duduk macam ni je, kenyang. Perut masuk apa dia yang dia nak. Disuruh kita buat kerja. Sayyidatina Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa alaiha salam. Sayyidatina Maryam buat apa? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ni. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Waktu ketika sedang mengandung dan waktu tu sakit nak beranak ni. Dia dah beranak dah waktu tu. Dah beranak Sayyidatina Isa. Kemudian dia dihalau. Kerana bertuduh Sayyidina Maryam berzina lah apa semua sekali. Hatta Sayyidina Zakaria pun terkesan. Sayyidina Zakaria dituduh telah melakukan kejahatan kepada Sayyidina Maryam. Lepas tu Sayyidina Zakaria dibunuh. Dibunuh di kerak kepala ni. Sayyidina Zakaria lari dan kemudian ketika dikejar oleh Yahudi, kemudian beliau lari dan masuk ke dalam pokok. Kemudian ditarik pokok tadi, sikit bajunya ditarik keluar daripada dalam pokok. Pokok suruh masuk. Pokok besar, buka. Kata wahai Nabi Allah, masuk dalam. Bila masuk, iblis mai tarik sikit kain. Keluar sikit kain. Kemudian waktu ketika mana Yahudi lalu di situ, maka iblis berupa orang tua dan dia kata, tu dekat pokok tu ada kain dia sikit tu. Dia dalam tu. Makanya nak bawa keluar tak boleh sebab Nabi duduk dalam pokok tu, digergaji daripada atas pokok. Dituduh Nabi Allah Ta'ala berzina. Tuan tahu tu. Dan Zainab Maryam dihalau. Dan ketika dalam keluar tu dalam keadaan masih lagi ni keluar darah dan seumpamanya setelah melahirkan Sayyidina Isa, sampai dekat satu pokok. Pokok apa? Jiz'in nakhl. Jiz'in nakhlah ni dalam Quran berkata wa huzzi ilaika bi jiz'in nakhlah. Jiz'in nakhlah pada batang kurma mati. Batang kurma mati, tak ada daun dah atas, mampus dah pokok. Allah Ta'ala kata apa kat Sayyidina Maryam? Pergi goncang batang kurma tadi. Tusaqit alayki rutaban janiyya. Akan jatuh kepada kamu rutab. Mana batang kurma mati kalau goncang keluar rutab? Patutnya goncang pokok kurma lah. Tapi goncang jiz'in. Buat apa? Jiz'in tu batang kurma mampus. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Maryam? Yang dilakukan oleh beliau adalah melaksanakan arahan Allah. Dia pergi goncang batang kurma mampus, jatuh daun, jatuh buah. Takkan ajaib. Ni karamah beliau. Goncang pokok mati, jatuh buah hidup. Jadi nak abang kata apa sini? Nak abang kata yang bagi Allah, bukan pokok tu. Itu kita nak kena buat kerja. Kerja kita adalah taslim. Serah kepada urusan Allah. Bukan kita duk atok hidup kita. Sebab tu kalau kita duk atok hidup kita, kita jadi letih. Faham tak? Jadi letih. Bila kita letih, kita akan banyak menyalahkan. Salah orang tu, salah orang ni, salah orang tu, salah orang ni. Orang tu tak kena, orang ni tak kena. Lah kali hakikatnya sebenarnya kita nak salahkan Allah, tapi kita malu. Dia panggil lebih kurang Yahudi juga. Dia nak kata Allah, dia nak musuh dengan Allah, tapi dia lari kona kok jauh. Dia kata dia musuh dengan malaikat. Tu kan? Dia nak musuh dengan Nabi. Lepas tu dia kona ke malaikat, dia berhenti cakap tu. Dia nak musuh dengan Allah. Tapi kalau dah terlajak sangat, dia akan musuh dengan Allah. Nanti akan dibuat dalam Quran. Tengok, sampai yang dah terlajak dah, musuh dengan Tuhan tu. Seperti Namrus dan seumpamanya. Itu dah berlajak dah lebih. Dan semua kaum ni ada dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Awliya Allah, tengok tu. Hatta dengan perkara yang kadang-kadang kita nampak depan mata, bolehkah berlaku benda ni pada sudut adatnya, dan Allah Ta'ala bagi wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Lain daripada tu, kalau ditengok tu satu karamat. Tu lagi kata masyayikh kata ni pun
Elok juga untuk perempuan kalau lepas mengandung, lepas beranak, untuk makan kurma basah. Kerana ia akan mendatangkan balik tenaga dan seumpamanya. Daripada sinilah. Atau dimakan pokok, dimakan bukan makan pokok, makan buah ni. Nah. Jadi maksud di sini kata para ulama kata ini wazifah saja. Huzzi ilaiki bi jiz'in naqlah. Jadi apa yang nak kena kalau kata goncang batang kurma? Takkan berlaku apa-apa. Tapi ana a'mal bima amarallahu bihi. Aku beramal dengan apa yang Allah arahkan kepada aku. Allah arahkan untuk aku goncang, aku goncang. Yang bagi Allah. Allah suruh saya kerja, saya kerja. Yang bagi Allah, baru kita akan tenang. Allah suruh saya untuk saya ni makan, yang bagi kenyang Allah. Allah Ta'ala suruh saya makan, yang jaga apa ni, untuk jaga kesihatan. Kenapa suruh jaga kesihatan? Karena disuruh untuk jaga kesihatan. Usaha jaga kesihatan. Lepas tu sakit juga. Buat macam mana? Allah Ta'ala bagi. Baru kita akan tenang je hidup ni, insyaAllah. Dia yang jadi tenang, tak tenang ni, sebab tu jarang jumpa para wali apa ni, tension. Jarang. Kita tahu ada orang tu nampak jangan orang gila je pun. Kamu kata dia gila. Dia tak gila. Kamu duk nampak dia gila, tapi sebenarnya dia di alam yang kamu ni tak rasa alam yang dia rasa. Alam jazbah yang dia ada pada waktu tersebut takkan lebih manis daripada alam kita yang duk ada lah ni. Tak ada masalah apa. Nah. Dia macam alam kanak-kanak. Senang nak tengok alam kanak-kanak. Budak-budak kecil, dia buat apa? Hidup dia. Macam tidur tiap-tiap hari. Tak ada siapa marah. Ada tak budak umur 2 tahun, umur 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan, gigi tak tumbuh lagi, kerja tidur. Kita masuk tu, hang tidur je kerja. Ada marah. Bangkitlah sama. Tak ada siapa marah. Semua pergi tengok dia. Allah, comelnya tidur. Kenapa? Kerana hal dia waktu tu menerbitkan kasih semua orang, hatta ketika dia tidur. Dengan comel tidur. Kalau dia keluar air liok pun comel. Nah. Mulut tak pernah busuk. Tiap-tiap pagi tak pernah gosok gigi. Gusi dia ada kan. Ada mulut budak busuk. Petrai tengok. Kecuali susu mak dia busuk tu lain. Ya, masuklah mulut dia tu susu ataupun masuk susu basi, tu yang busuk sebenarnya. Tapi kalau mulut dia sendiri, cuba pergi bau. Tak ada busuk. Mana orang tengok semua orang tenang. Dia tidurlah berapa jam pun. Tak ada siapa kata apa. Malah dibuat kajian pula. Tidur dia sebenarnya adalah untuk pembesaran dia. Puji pula. Lepas tu pula orang tua tidur dia. Ni yang santri duk pergi tidur orang tu. Tidur ni bukan untuk pembesaran, untuk kematian. Tidur dia pergi tengok tidur. Ni bukan untuk pembesaran. Ni untuk menemui kematian ni. Ha, Wildan? Wildan? Tu ya, nak ceritanya. Nah, moga-moga kita ni jadi nak kena latih benda ni sebenarnya. Latih jiwa kita jadi tenang. Tenang saja dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Bila kita tak tenang, kita akan jadi pening kepala. Baik, bukan tak suruh buat kerja. Buat kerja, tapi jangan sampai kerja kita tadi menyebabkan kita terikat dengan perkara tersebut sehingga kita abaikan benda yang baik. Asyik tiap-tiap hari duk fikir, duit tak ada oi. Duit tak ada oi. Duit tak ada tu di mulut. Duit tak ada. Nabi mana jom bila duit tak ada. Dah duk sebut duit tak ada. Memang dia tak ada. Faham? Kata nak duit tak ada lah, duit tak ada, nak buah minyak kena ada duit lah kan. Ya, tapi cuba kalau kata kita duk, otak kita diikat macam tu, memang dia akan jadi macam tu. Otak kita duit tak ada, nak buah duit minyak macam mana? Minyak dia duk anggap kata nak jalan kereta mesti dengan minyak. Nak beli minyak mesti dengan duit. Nak beli duit mesti dengan kerja. Kalau kerja, kalau tak cukup, tak ada duit, tak boleh pi. Jadi dia akan terkait lagi di bawah. Dia letih. Dia duk kira. Dia duk kira ya. Aulia yang jenis poket dia bawa keluar. Dia bawa keluar tak fikir. Dia kan duk kira. RM50 tadi bagi kat kawan ni, 100 tadi bagi kat dia ni, 200 bagi kat dia. Wih, jenuh macam ni. Kalau sehari sampai 200 lepas habis kat mereka ni 30 hari, wih, 6,000 nak cari mana duit 6,000? Tak ada duit. Tapi kalau ni 250 makan. Cukup bulan ada aja.
Tak ada apa. Yang tak pernah pun buat kira-kira pun. Nah itu. Jangan berkira-kira. Letih kita nanti. Tapi bukan semua imannya sama. Ada iman dia tak sama. Dia duduk kata, Ustaz tak apalah tak berkira-kira pun duduk di Pedu. Kami duduk di KL. Nah, lalu tol tiap hari tak berkira-kira mampu kan. Hatta duduk di KL sekalipun. Wallahi, sebab Tuhan yang sama juga. Yang kita sembah di KL tu yang sembah sama di Pedu, sama aja. Tak ada beza apa pun. Yang bezanya macam mana kita bermuamalah dengan Rabbul Jalil. Itu saja. Perbezaan muamalah tadi yang menyebabkan kita mendapatkan hasil yang berbeza. Kalau kita sama muamalah kita, maka tak akan ada perbezaan tersebut. Tapi kita ada beza muamalah kita. Kita muamalah dengan Tuhan dengan berkira-kira. Kita bermuamalah dengan hamba Allah dengan berkira-kira. Maka rezeki juga berkira-kira. Moga-moga kita jadi orang yang tenang, sabar, dan juga insya-Allah nanti kita akan sambung keterkaitannya dengan hikmah yang keempat. Nah, hikmah ni arif nafsaka minat tadbir. Ini Imam Ibn Athaillah tulis kitab khas pula kenaan dengan at-tadbir. Nah, at-tanwir li isqati at-tadbir. Sebuah kitab khas pula untuk faham yang ini saja. Arif nafsaka anit tadbir. Minat tadbir. InsyaAllah ada rezeki peluang, kita akan teruskan pengajian pada hikmah yang keempat pada minggu hadapan insyaAllah kalau dipanjangkan umur. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.